Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehendaki Allah Jalla Jalaluh boleh kita berjumpa pula di dalam ruangan pengajian ilmu agama setelah daripada kita menunaikan ibadat as-salah dengan cara yang dimengadakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang Islam yang menganutkan akan ajaran ahli sunnati wal jamaah ataupun dikenakan dengan firqatin najiyah, insya-Allah pada perjumpaan malam ni kita sebagai orang ahli sunnah, orang sunnah dah ni, kita nak mengejak lagi tentang alamat-alamat, tandaan-tandaan ahli sunnati wal jamaah. Walaupun kita sebagai orang yang senantiasa menuntut ilmu pengetahuan, tetapi tidak ada perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya minta tambah perkara daripada nikmat hak Tuhan nak beri, lain daripada minta pohon kepada daripada Allah Ta'ala supaya menambahkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Tuhan telah firman di dalam Al-Quranul Karim, wa qur rabbi zidni ilma. Kata olehmu ya Rasulullah, ya Allah tambahlah mung ya Allah akan daku ni ilmu pengetahuan. Kerana tiap-tiap orang ni kalaulah dia tak
ada ilmu sakut paut dengan agama, nescaya orang umpama tu Tuhan tidak kehendaki baik terhadapnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Muawiyah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti." Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik terhadap dia, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan beri akan dia itu faham akan agama. Beri terhadap dia memahami ilmu agama, pengetahuan. Ilmu agama sakut paut dengan ilmu pengetahuan, sakut paut dengan agama lah kalau kita nak kecek dengan cara yang benarnya. Allah Ta'ala wia faham agama. Faham agama ni perkara yang manusia tadi itu terkadang orang ngaji, terkadang orang yang mengikuti ilmu agama tapi tak faham agama. Faham agama ni makna lagu mana? Makna kata kita jelira dan berasa sera di dalam hati kita dengan ajaran Islam yang kita menganut. Itulah maksud kata may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Allah Ta'ala wia faham agama. Wa innama ana qasimun, sesungguhnya aku ni Rasulullah kata aku orang bagi ya. Orang beri ilmu pengetahuan, kata begitu, kata gini, apa hak Tuhan suruh menyampai aku beri. Wallahu yu'ti, Allah Ta'ala lah yang berikan. Tuhan nak beri. Lagu mana sikit ke banyak, lalu katanya para warasatul anbiya yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut naik di atas niat kita. Kalaulah kita niat molek, insya-Allah Allah Taala bagikan kepada kita kebaikan. Kalau gitu malam ini pada zaman yang kita duduk ni, makna zaman yang akhir, zaman akhirlah kita duduk ni. Zaman yang penuh dengan perkara-perkara yang jadi manusia sendiri terkadang tak kuasa nak beza di antara al-haqqi wal batil, di antara benar-benar dan benar tak benar. Dengan sebab itu kita sebagai manusia wajib kita menjagakan diri kita sebagai jagaan yang nak melepaskan diri kita daripada soalan Allah Ta'ala dan seksa Tuhan. Kerana orang kita ni kalau dia buat amal dalam keadaan dia tak tahu, Allah Ta'ala tak terima. Apatah lagi masalah iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memudahkan bagi ulama kita ni menuliskan satu kitab nak mari cara akan pegangnya ahli sunnati wal jamaah. Kitab ni kalaulah kita orang negara di sini ni, orang Malaysia terutamanya, hafizakumullah, buat mengaji dan belajar adalah keuntungan besar. Terutama orang hak dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka mari surau, mari masjid, dengarnya ilmu agama tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, pasti dia kena mengaji akan kitab ini. Kitab yang bernama Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Pegangnya orang salaf dan pengikut-pengikut bagi as-sunnah. Mana pengikut ashabil hadis di situ maksudnya puak-puak ahli sunnati wal jamaah. Yang ditulis, yang dipengarahkan, disusunkan akan ini kitab oleh Abu Uthman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni yang beranak pada tahun 373 dan meninggal dia tahun 449. Kitab ni adalah kitab yang diakui oleh seluruh ulama. Semenjak daripada Syekhul Islam Sabuni ni tulis, orang pakat terima dengan cara bagus. Tetapi
yang kita berasa sayangi sekali di Nusantara kita ni banyak paling belakang daripada pegangan-pegangan umpama ni. Kerana apa? Kerana sistem terkadang cara kita mengaji belajar tadi kita tertutup diri. Itu pertama. Yang kedua, kita mengaji teori, kita tak mengaji sejarah akidah, sejarah pegangan, sejarah fiqh, sejarah ahli tafsir, sejarah ahli fiqh dan sebagainya. Di sini kita nak ambil satu perkara yang ada di dalam ini kita. Dan saya sure lah kata, ambillah kitab ni buat mengaji. Orang di sini ni orang yang berpengalaman dalam masalah menterjemahkan buku. Barangkali ada dah, saya tak tahu. Tetapi kitab ni patut kita buat baca di surau, baca di masjid, baca di madrasah, kepada orang-orang yang berpegang dengan akidah salaf. Akidah salaf ni iaitu aqidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegangi hak nabi kita. Pegangi para sahabat dan tabi'in dan atba'it tabi'in. Kita nak wisahkan amalan kita, nak Tuhan terima dengan cara jelas, kita kena berakidah dengan ini akidah. Imam Sabuni dia buat satu alamat tempat pencaman untuk nawi kita tadi itu boleh tahu. Kata kita ni ahli sunnati wal jamaah ke siapa? Dia kata min alamati ahli sunnati wal jamaah, di antara pencaman tandaan ahli sunnati wal jamaah, dia katakan hubbuhum li a'immatis sunnah. Kasihnya mereka itu terhadap ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Dengan sebab itu saya menegaskan kata, kita sebagai orang ahli sunnati wal jamaah, siapa di kalangan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah yang wajib kita itu mengasihi dia, yang wajib kita taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan kita kasih terhadap mereka? Siapa? Di sini yang kita patut kena duk cakap, kena duk royak, kena duk mengajar, kena duk sebar, kena duk hurai, kena duk menjelaskan, supaya kita tadi itu tak terlari daripada akidah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kasih mereka itu bagi a'immatis sunnah. A'immatis sunnah ni mana orang bawa bendera sunnah Nabi Muhammad, bendera sunnah Nabi Muhammad, lambang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berasa jemu perkara-perkara tersebut. Jangan kita berasa malah perkara-perkara ni kita nak dengar. Jangan. Kerana ahli sunnah tadi itu adalah jalan yang benar, jalan yang lulus, jalan yang menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulama'iha, dan wajib kita kasih bagi ulama-ulama ahli sunnah, wa ansariha, dan pembantu-pembantu ahli sunnati wal jamaah. Terkadang dia bukan ulama, tetapi dia adalah pembantu bagi ahli sunnati wal jamaah. Bantunya ulama, pengerbanan dia terhadap ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah dalam mazhab salaf ni, atas mazhab salaf ni, wajib kita sebagai orang ahli sunnah nak kasih terhadap mereka. Wajib kita nak kasih. Wa awliyaiha, dan aulia bagi ahli sunnati wal jamaah. Aulia ni mana lagu mana? Orang yang senantiasa patuh diri dia kepada perintahan Allah Ta'ala. Wajib kita kena sanyungi mereka, agungkan mereka, kasih sayang terhadap mereka. Dengan sebab itu, kita nak tengok siapakah ahli sunnati wal jamaah, supaya kita nak ukur tengok manakah ahli sunnati wal jamaah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi kita ni rakyat mari. Siapa yang bawa bendera ini? Ini sifat dia. Kena ada sifat kasih sayang. Hati ni payah. Hati ni perkara yang jadi raja bagi jiwa diri kita sebagaimana kita maklum dan tahu. Tetapi hati tadi ia kasih kepada satu perkara mengikut iman dia.
Iman dia kalau dia tetap molek, nescaya kasih pada benda kena. Kalau iman dia kurang, nescaya kasih pada benda tak kena. Ya gitulah hati seseorang manusia. Dan apabila ada sifat al-wala, sifat wala ni mana lagu mana ni patut kita orang ahli sunnah wal jamaah ni kena faham. Kita orang di sini alhamdulillah faham manhaj sunni, faham manhaj ahli sunnah wal jamaah, mazhab salaf, manhajus salaf. Kita kena tahu kata wala kita kepada siapa. Wala ni mana tuju hati kita kepada siapa yang kita nak duduk dengannya. Kita cenderung hati kita kepada siapa hati kita yang kita nak bersatu dengannya. Kerana ada pada pepatahan ulama salafis salih dulu, dia kata al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang tadi itu dia bersama dengan siapa yang dia kasih. Kalau kita kasih pada imati sunnah, maka kita daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu perkara yang kita kena terasa di dalam hati kita, tertanam benda-benda lagu ni. Wa bughduhum li a'immatil bid'ah. Dan kita kena menjauhkan diri kita dan berasa tak setuju, tak reda dengan tokoh-tokoh yang mengajakkan kepada rengkaan. Tak boleh. Ini kita kena barak daripada dia, kena buai hati tubik daripada dia. Orang meroyak kata Al-Quran ni bukan kalam Allah. Orang meroyak kata rengkaan ni boleh dalam agama kita, agama tak ada sempurna lagi. Orang meroyak kata sahabat Nabi adalah kufur belaka malaikat ni orang 5 orang 1 riwayat. Umpama tu wajib di atas kita kena menjauhi diri kita. Bahkan kita tak boleh nak reda terhadap pendapat dia, perkataan dia dan diri dia sama sekali. Kerana apa? Kerana a'immatil bid'ain ini, sebagai Imam Sabuni kata, alladzina yad'una ilan nar. Mereka ini akan mengajakkan orang yang ikut dia tadi itu kepada seksaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, hati seseorang manusia kita nampak biasa ya kita. Bangun pagi kerja, masuk malam kita semaya, kita puasa, masuk malam kita semaya, kita rehat, kita tidur, esok bangun pula. Nampak biasa ya manusia. Tetapi masalah al-iman, masalah hati ini, masalah Tuhan kira. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati kita, makna pegangan kita, pahaman kita, keyakinan kita, semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala belaka, tak ditinggalkan. Dengan sebab itu kita nak wala wal bara, pasti kita tadi itu kena faham. Ni saya kecek tepat orang faham dah, alhamdulillah lah. Siapa tangga di sini, alhamdulillah kita kena terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tadi itu hidayahkan kita sebagai orang Islam boleh duduk di atas bantasan mazhab salaf, mazhab ahli sunnati wal jamaah tidak syak. Tapi mazhab ni sayangi sekali dihalau, dihalang, di itu dan di ining. Kenapa? Kerana ining adalah benar. Perkara yang benar pastilah perkara itu dihalangkan, dizalimkan, dinampakkan tak molek dan sebagainya. Allazina yad'una ilan nar. Ya Allah, mengajak mereka itu mengajak kepada seksa Tuhan. Wa yadulluna ashabahum ala daril bawar. Dan mereka itu menunjukkan pengikut-pengikut mereka kepada jalan yang tak selamat. Jalan yang tak selamat lagu mana? Makna jalan tak berjumpa dengan syurga, tu mula-mula sekali. Yang kedua, jalan yang tak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad salawatullahi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sama sekali. Cuba kita khayal tengok. Tiap-tiap kita ni kena mati, tak ada syak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri akan mengkecap perasaan mati.
dan tak akan mati seorang itu melainkan dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tak mati seorang itu diri mana-mana melainkan apa yang Tuhan catat mari dan Tuhan izin kata kena mati. Mati-mati ni arti lagu mana? Arti kata kita pecahkan nyawa kita daripada dunia yang tak kekal abadi menujukan kepada alam yang nak kekal abadi, yakni menuju pada alam akhirat. Walaupun alam kubur ataupun darul barzakh, alam barzakh itu muqaddimah lil akhirah, permulaan bagi negeri akhirat. Semua kita, tak kira hamba, tak kira semua pendengar, kena berjumpa dengan benda ni. Dia tak boleh nak lari daripadanya. Apabila kita yakin kata benda ni tak boleh nak lari, bagaimana kita nak buat main-main dengan diri kita? Nak buat jadi, biarlah aku kok mana pun tak apa, turut siapa-siapa pun tak apa. Tidak ada alasan, tidak ada bukti, tidak ada keterangan, tidak ada cahaya daripada Allah Ta'ala dan Rasul, biar, tak ada masalah. Asal aku boleh kerja tiap-tiap hari, aku boleh makan tiap-tiap hari, aku boleh gitu, boleh gini, tak apa dah tu. Ini bukan tujuan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia, tidak sama sekali. Kalulah sekadar tu, tak payah Tuhan hantar Quran, hantarnya Nabi mari. Sekadar wi akal fikiran kepada manusia yakfi, memadai. Tetapi dak. Bukan sekadar tu. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kena cari kebenaran ini. Walaupun kebenaran itu diselidiki, diselimutkan oleh kebatilan yang gelap hitam, wajib kita kena pergi cari. Wajib di atas diri kita kena pergi cari perkara-perkara tersebut. Sebab mereka yang buatnya tak betul jalan dengan ahli sunnati wal jamaah, mereka menunjuk puak-puak pengikut bagi mereka kepada jalan yang tak selamat. Dan khususianya ahli sunnati wal jamaah, wa qad zayyana Allah subhanahu wa ta'ala quluba ahli sunnati quluba ahli sunnah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menghiaskan akan hati-hati bagi ahli sunnati wal jamaah, wa nawwaraha bihubbi ulama'i ahli sunnah. Allahu akbar. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghiaskan hati akan hati-hati ahli sunnati wal jamaah, dan mencahayakan hati ahli sunnati wal jamaah dengan gapo? Bihubbi ulama'i ahli sunnah, dengan dia kasih terhadap ahli sunnah, ulama ahli sunnati wal jamaah. Kerana dengan sebab mereka lah kita boleh berada di atas bantasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalulah Bukhari tak datang mari, Imam Muslim tak datang mari, Abu Daud, At-Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ibn Uyainah, Al-Auza'i dan sebagainya daripada tokoh-tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah tak datang mari. Kita nak hidup di mana? Nak ambil ilmu daripada siapa? Nak pipingkan kita kepada cahaya yang Nabi Muhammad berikan kepada ummah. Terputus. Dengan sebab itu kita ni dihidayahkan oleh Allah Ta'ala, dicahayakan hati kita, boleh kita kasih kepada ulama ahli sunnati wal jamaah. Daripada mana ni? Fadlan minhu jalla jalaluhu wa minnah, kelebihan daripada Allah Ta'ala dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hamba sebut tadi, kata kasih dan berasa nak kepada satu perkara, ini kelebihan daripada Tuhan. Hati orang kita tak kuasa nak milik. Raya'lah law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Sekalipun ya Rasulullah, ni Tuhan nak banding Nabi kita tengok. Kita sendiri boleh ambil pengajaran daripada bandingan Tuhan di dalam Al-Quran. Kalulah mung ya Rasulullah, infakkan belanjanya harta habis dalam dunia ni kepada jalan untuk nak buat hati manusia tu jadi berkasih sayang satu sama lain, tak kuasa.
Kamar dia kita dapatnya hati berasa kasih kepada imam ahli sunnati wal jamaah. Ikut sebut hak mana? Imam tu imam ni, imam tu imam ni, kita berasa kasih, berasa sayang. Nikmat daripada Tuhan yang sangat besar. Bukan perkara yang mudah-mudah perkara ni. Sidang ikhwah yang dihormati, akhwat yang dirahmati sekalian, kita kena berasa ni dalam hati kita. Kerana kalaulah kita tak berasa, sekadar kita ni ialah sekadar kita ini ya. Lepas pada kita meninggal dunia, anak cucu kita tak tahu ke mana. Sebab itulah kepentingan kita sebagai orang yang bawa kebenaran, kena bawa juga gapo? Pemikiran untuk nak sambungnya ilmu pengetahuan yang benar ini kepada generasi yang belakang daripada kita. Tak boleh kita buat memikir kata aku tak apalah, aku selamat diri aku, orang lain nak jadi langgar, ikut dia. Tak. Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, pemikiran dia memanglah hak dia besar sekali, dok kira pada umat dia. Lagu mana umat dia lepas pada aku, lagu mana? Tuhan kata la khaufun alaihim walahum yahzanun, mun tak saduk bimbang, tak saduk takut. Aku sendiri nak cara muat kerja dah Muhammad. Ni kita duk ngaji cara hak Nabi Muhammad buat kerja. Nawi masuk juga diri kita di dalam kata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Siapa nak lebih elok lagi daripada mereka yang nak mengajakkan manusia kepada agama Allah, dan diri dia sendiri perbuat amal juga dengan ajaran Tuhan tu. Nawi masuk juga dalam tu, nawaklah mana. Nawi kita berasa dalam hati, nawi berasa benar ni ada kepentingan bagi kita, kepentingan bagi ummah. Bukan makna benda yang kita kata tak apalah lah mana pun tak ada masalah. Tak, bukan lagu tu. Dengan sebab itu Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala, dia bawa datang mari daripada alim ulama dia seorang ke seorang. Dia ambil daripada Qutaibah ibn Sa'id, salah seorang daripada tokoh ahli sunnati wal jamaah. Di masjid kita ni, saya nak mengumumkan, nak show kata ada juga pengajian terhadap sirah para ulama ahli sunnah wal jamaah. Selepas subuh ada. Kita ada sekarang, alim ulama kita di negara kita ni banyak. Ambil kitab Siyar A'lamin Nubala yang dituliskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ambil ulama sunnah dalam tu mai baca pada ummah. Sore panggil A'lamus Salaf. Dia ada apa nama sahut tegapa ratik, ada kerja egapa ratik kepada agama kita. Dia ni ada jaksa, ada jaksa apakah dalam agama kita, baca pada umat masyarakat we tahu. Kewajipan di atas ustaz-ustaz yang datang mari di sini, baca. Umpama Qutaibah ibn Sa'id di dalam Kitabul Iman dia katakan ni alamat ahli sunnati wal jamaah. Dia kata fa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Syu'bah bin Hajjaj wa Abdullah ibn al-Mubarak wa Syari' wa Waqi' wa Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi fa'lam annahu sahibu sunnatin. Qutaibah kata dalam Kitabul Iman, tengok sebab apakah ahli sunnati wal jamaah mazhab salaf tulis tersebar seluruh dunia. Kenapa? Kerana dia tadi itu tulis di dalam kitab satu dah. Kamar dia sebar pula ilmu pengetahuan kepada umat masyarakat. Hak awam we tahu kenal. Dia kata kalau nak tahu kata dia ni ahli sunnah ke bukan, tengok sini dia kata. Apabila nampak seorang lelaki itu sebut baik terhadap Sufyan ats-Tsauri, tokoh ahli sunnah wal jamaah ni, ahli sunnah apa nama Sufyan ats-Tsauri, dan Malik ibn Anas, Imam Malik,
dan Abu Amr Imam Al-Auza'i dan Syu'bah Ibn Hajjaj dan Abdullah Ibn Al-Mubarak dan Waqi' dan Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan dan Abdul Rahman Ibn Mahdi. Ni tokoh-tokoh ahli sunnati wal jamaah. Kalau nak baca sirah mereka ni, perjuangan mereka terhadap agama Islam, jaksa mereka terhadap agama Islam, boleh seja-seja seorang. Sufyan Ats-Tsauri, Malik Ibn Anas, Al-Auza'i, Syu'bah, Ibn Al-Mubarak dan sebagainya, boleh baca seorang-seorang seja-seja. Kalulah nak tambah lagi boleh. Jaksa dia gapo, perkataan dia, pendirian dia, supaya kita nak tengok cara perlaksana orang ahli sunnah di kalangan tokoh ulama dia faham agama ni macam mana. Di sini kita nak kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah hak perlaksana. Kita tak sekadar duduk dalam teori, kita nak perlaksana bagaimana mereka itu bawa sunnah sampai kepada kita hari ini. Ulama telah catat mari sirah mereka. Lalu Imam Sabuni dia nakal pada guru dia sampai kepada Qutaibah bin Sa'id Al-Qattan, dia kata kalau orang kasih mereka hak tersebut saat ni daripada kalangan ulama, fa'lam annahu sahibu sunnatin. Tahu kata orang ni adalah ahli sunnati wal jamaah. Ukuran dia kita tengok orang ada dalam negara ni, mana hak tokoh ahli sunnah. Orang kasih pada dia, kita kasih pada dia, memang orang tu ahli sunnah. Nak cek lagu mana pecaman ahli sunnah, ya akak lambang Alkitab wa sunnah, lambang qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama dia bawa datang pensyarahan daripada warasatul anbiya, itulah sahibus sunnah. Tak ada payah kita nak cek. Tetapi kalau orang benci terhadap orang dak baca Quran, baca hadis, baca pendapat ulama salaf, ni bukan daripada ahli sunnah. Tepat pecaman dia, tepat pecaman, supaya kita tak terlari daripada asal. Kita ning hak amal baca ni diakui oleh seluruh dunia Islam. Ambil di tanah Arab hingga ke tanah kita ni, tapi orang tak tahu barangkali dia ingkar. Sebab manusia ni ia seteru dengan perkara yang tak tahu. Jadi salahnya kita pendakwah tak kenal terhadap mereka. Orang nak ingkar biar dia tak tahu nak buat kan. Tapi kita ni jadi kata kewajipan, aku tak siapa lagi. Apakah orang tak kenal kita umpama ulama, kita ashabil hadis, aqidatis salaf, tak orang tak kenal. Hak ni perkara-perkara yang kita kena berasa kata diri kita lah yang jadi kewajipan ataupun kesalahan yang kita kena mikir semula, kena buat semula, kena bakit semula. Tapi syarat kita nak pergi cara ahli sunnah wal jamaah ni, nak pergi kena dengan cara, dengan politik, dengan hikmat kebijaksanaan, dengan ilmu pengetahuan. Jangan pergi dengan semangat saja, tak boleh. Terutama saya nak seru pada pemuda-pemuda syabab terutamanya, jangan sama sekali kita adanya semangat untuk kita nak angkatnya sunnah, tetapi ilmu pengetahuan kita kurang. Terkadang jadi punah dengan sebab kita nak bawa orang nak bawa sunnah, sebab kita jadi rebah sunnah. Malah tanggung dosa juga. Kita kena tarbiahkan syabab kita jadi orang yang ada ilmu pengetahuan sungguh. Kita boleh buat, saya yakin. Kita boleh usaha pakat mengadakan generasi satu kumpulan di kalangan orang pemuda boleh faham sunnah dan reti dengan ilmu pengetahuan. Boleh buat. Tak mustahil benda ni. Tetapi kita nak tanam lagu mana perasaan ni? Nak tanam lagu mana orang tu kasih pada agama, kasih kepada jalanan ahli sunnati wal jamaah hak sungguh. Hak ni hak kita naknya. Kerana hak ni dia tak ada nak jadi mengganas teroris ke apa ekstrim ke, tak ada. Dia nak bawa jalanan yang benar, safi, hak betul-betul daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Banyak tu. Kalulah ekstrim jalanan ni, mana Quran kita dengan hadis Nabi Muhammad, Ta'ala kata dasar pengganas. Ini bukan. Apabila bacanya aqidatus salaf, tak ada masalah gapo-gapo kali. Hak bimbangnya
kita ni, ilmu kita tak sampai. Apabila ilmu kita tak sampai, terkadang kita syarah, jadi seolah kata jadi panasan. Apabila syarah jadi panasan, tu kata ilmu kita adalah kekurangan. Orang apabila ada ilmu yang benar sungguh daripada Allah Ta'ala dan Rasul, dan apa yang menyampaikan oleh alim ulama salaf kita ni, tak. Semua manusia pakat nak belaka. Sebab apa? Yang pertama, selamat. Yang kedua, mudah nak faham. Yang ketiga, dia boleh amal selalu dah. Ni terkadang setengah-setengah maaf lah dah. Ngaji gapo ayah? Ngaji kitab tu kitab ni. Faham tak? Oh, tak faham. Oh, ya berapa tak tahu. Ya kata atas tak bawah tak kiri tak kanan tak depan tak belakang tak hulu tak hilir tak dalam alam tak luar alam tak ada ngada. Gapo dak kata? Tak tahu. Bagi apanya? Pergi gitu, puas-puas duduk rumah dia kata lepas mengarik duduk dengar dia kata. Ini bukan. Ini bukan perkara-perkara yang kita kena mendekati diri kita. Dengan sebab itu, kita ni, orang ahli sunnati wal jamaah ni, kita boleh gapo hati. Kita usaha duk nak gapo orang panggil kata, nak akaknya ini lambang ni, kita boleh gapo. Nabi janji gapo kepada kita. Mari kita tengok. Kita duduk pada akhir zaman ini, kita boleh gapo apabila kita tegak ajaran sunnah. Kita boleh gapo. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Bukan hadis, bukan tak tahu maidan tu. Tengok dia kata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min alamatis sa'ah, sesungguhnya di antara tandaan-tandaan hari kiamat, waqtirabiha, dan dekatnya alamat kiamat itu nak berlaku, ayyaqillal ilma wa yakthural jahlu, sikitnya ilmu dan banyak kejahilan. Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala sebagai Syekhul Islam, dia wi makna lagu mana terhadap hadis ni. Dia kata ayyaqillal ilmu ayyaqillas sunnatu. Sunnah banyak orang tak tahu. Terkadang orang nak ikut sunnah, tetapi perlaksana kita sebagai orang sunnah tak ambil jalannya sunnah untuk nak sampaikan sunnah kepada ahli sunnah. Ni masalah. Kita nak kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita nak bawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang lagi supaya nak terimanya sunnah Nabi, kita tak ambil jalannya sunnah beri. Di situ dia hundur tubik. Apabila dia hundur tubik, gapo dia kita dapatnya? Jadi dia hak kejak dengan apa yang dia duk pergi hak bukan ajaran sunnah, hak kejak. Ini adalah kesalahan. Kalau saya nak misal dengan cara mudah-mudah, kita ni nak bergula. Nak bergula ayam kampung kita kata. Nah, kita di Kelantan ni mudahlah kita nak misal lagu ni. Nak bergula ayam kampung, pas nak igak lagu mana ayam liar, pasti kita kena jahaikan dia. Jahai kita buat mudah-mudah gitu. Apabila jahai tak kena dah sekali, tak usah kali kedua dak dah. Juga orang kita nak orang faham sunnah, kita kena ada cara hak Nabi Muhammad hak bawa sunnah tu kepada masyarakat dan ummah juga. Orang panggil manhajun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dakwah. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah melaksanakan mendakwahkan manusia kepada ajaran sunnah. Bagaimana? Di sini saya kata kita nak pakai usaha buat satu forum, buat satu perjumpaan, daurah ke lagu mana, mengaji cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sunnah kepada manusia. Bagaimana? Kerana saya berhajat, semua umat manusia berhajat kepada itu jalan. Mari kita tengok satu persatu hak yang benci kepada Nabi seumpama Umar ibn Khattab, tetapi jadi terbalik hati dia sampaikan jadi sekasih-kasih orang kepada Nabi Muhammad. Bagaimana? Nabi buat lagu mana? Nabi guna gapo? Cara macam mana
Siapakah boleh tukar orang yang benci jadi orang yang kasih. Ni terkadang lah bodoh kata itulah. Semangat kita kuat, tetapi cara kita nak beri tadi itu bukan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka satu, kita tak boleh dah nak beri sunnah kepada dia. Yang kedua, jadi hak kejap apa yang dia duk bergantung dengannya. Orang kita ni, sebab itulah Nabi Muhammad kata lagu mana? Ayyaqillal ilm, makna kata sikit ilmu sakut pada dengan sunnah, wal jahlu huwal bidah. Al jahlu di situ, yakthurul jahlu, makna banyaknya. Al jahlu di situ mana banyaknya rengkok. Sungguh tak? Kita tengok zaman Imam Sabuni ni banyak dah perkara-perkara ni. Bukan sikit benda-benda hak berlaku umpama ni. Sebab tu dia kata lagu mana? Wala yaghtarranna ikhwani hafizahumullah kathratu ahli bidah. Jangan duk berasa heran kata kenapa boleh ramai begitu lalu orang-orang yang menyeleweng daripada jalan ahli sunnati wal jamaah. Limaza? Kenapa? Kerana Nabi berjanji dah. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji kata wa yakthura al-jahl. Banyak berapa nama? Kejahilan. Saya bahasa taksir. Saya sendiri duk mengajar, ambil semenjak daripada luar negara. Tak ada nak dakwa kata ilmu tu ada sampaikan sekarang. Tetapi kita berasa kata sikit lagi kita buat kerja. Kalau nak banding dengan apa yang ditutupkan dalam agama kita ni, berasa sikit lagi. Tak banyak kali kita buat. Dengan sebab itu hari ni kita mari nak ngaji, nak dengar satu lagi hadis yang kita nak beri, insya-Allah, supaya kita boleh berhenti. Nabi katakan, Nabi kata waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Anas juga. Nabi katakan la taqu, apa nama Nabi kata gini. Nabi kata gini, maaf, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah daripada jalan yang Utbah ibni Hakim. Dan dia katakan, dia kata sini, wa man tamassaka al-yawm. Ni saya nak baca sikit sebagai penutup, insya-Allah. Sabar sikit, boleh 5 minit. Dia kata wa man tamassaka al-yawm bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Sabuni kata, sesiapa berpegang teguh hari ini, hari zaman dia, zaman korun yang kelima keempat ni, korun zaman dia, bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amila biha, dan dia beramal dengannya, wastaqama alaiha, dan dia istiqamah di atasnya, wada'a ilaiha, dan dia mengajak manusia kepadanya. Nak dapat gapo kita buat kerja lagu ni? Kana ajruhu awfara, didapati bahwasanya ganjaran pahala dia adalah banyak, wa akthara min ajri man jara ala hadhil jumlah min awailil Islam wal millah. Bahkan pahala dia itu dapat banyak lagi daripada orang dulu-dulu, belum daripada kedatangan dia orang Kamadian ini di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat pahala terkadang banyak lagi pada sahabat, boleh jadi ke? Nabi kata gitu sungguh. Kita ingat ulama ahli sunnati wal jamaah, dia tak royak satu perkara pendapat malaikat yang ada hadis sandaran dia yang dia kata. Nabi kata lagu mana? Ni hadis hak bunyi. Hadis ni sahih. Idzil Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kata, ni orang hak pegang dengan sunnah Nabi pada masa yang berlaku fitnah. Masa kita ni di mana-mana menghalangkan orang ahli sunnah, sekat gitu, sekat dengan kerajaan, sekat dengan kau tu, sekat dengan kau ni supaya tak sewi, boleh sebar ahli sunnah. Tapi alhamdulillah, Nawayak kata dinullahi mansurah, agama Allah ni Allah Ta'ala sendiri nak tolong. Inna lanansur rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya. Sekarang Tuhan nak tolong. Wa yawma yaqumul ashhad, dan hari akhirat pula Tuhan nak bantu, Tuhan nak tolong. Dengan sebab itu Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ia kata dalam Nuniyah, ia kata al-haqqu mansurun wa mumtahinun fala
ta'jab fahadhi sunnatur rahmani. Kebenaran adalah ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dak pelat. Kalau nak ada halangan tu halangin, nak sekat tu sekat ni, biar awak lagi. Kerana Allah Taala janji sendiri kata nak tolong akan ini agama. Dengan sebab itu kita kena ada jiwa dalam hati kata aku nak bantu agama aku. Dengan ajaran yang benar daripada Allah Taala dan Rasul. Pak kita nak dapat apa? Kita sendiri nak dapat apa? Ni hadis akhir sekali. Idzil Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam qala lahu ajrun 50. Ya Allah. Bagi orang awak kerja lagu tu dapat ganjaran 50. 50 mana 50 orang. Kita buat amal umpama tu kita dapat ganjaran 50 orang. Lalu sahabat heran. Qila ya Rasulullah 50 minhum, 50 orang di kalangan oleh hak dia. Kita mau ni lah. Lalu Nabi kata bal minkum, bahkan daripada kamu hai sahabatku. Makna kita menegakkan ajaran sunnah pada akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Kita ni tuhawi ganjaran 50 orang di kalangan sahabat. Sekadar kita pergi beramal, mengajak istiqamah manusia kepada ajaran as-sunnah. Sebab tu Imam kata wa inna ma qala sallallahu alaihi wasallam dzalika liman ya'mal bi sunnatihi 'inda fasadi ummatihi. Nabi kata lagu tu kenapa? Kata lagu tu untuk mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi umat itu berpecah-pecah, bercampur aduk dengan perkara-perkara bukan daripada sunnah Nabi. Dengan sebab itu kita berasa tetap di dalam hati kita perkara-perkara tersebut. Jangan sama sekali kita gelicir daripada ajaran sunnah, walaupun sebesar biji sawi sejakah pun jangan. Kerana nak kita itu istiqamah di atas ini jalan hingga bila? Hingga sebagaimana Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita itu di atas apa yang kita habis nyawa. Hendaklah kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh istiqamah di atas ini ajaran hingga kita boleh jumpa dengan Tuhan. Kerana orang yang istiqamah di atas ini ajaran hingga boleh jumpa dengan Tuhan, Tuhan kata lagu mana? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang tetap, yang senantiasa mengaku dengan iman dia, Islam dia, sehingga dia itu istiqamah di atas perkara tadi itu, tak kalau Tuhan nak cabutkan roh kita, Allah Ta'ala hantar malaikat daripada langit mari untuk menerimakan roh kita. Dan dia kata, malaikat tu kata pada kita, kata jangan takut, jangan rusing. Apa yang kamu itu nak gi dan apa yang kamu itu nak tinggal, hei seorang hamba yang bagus, yang beriman ini, yang istiqamah ini, Allah Ta'ala nak cara sendiri. Di situlah kita boleh senyumnya muka apabila roh kita itu tercabut daripada jasad kita di atas muka bumi yang kita hidup sementara ini. Itulah sedikit daripada pengingatan dan alamat-alamat ahli sunnati wal jamaah. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi kita boleh jumpa di dalam kuliah subuh kita. Kita akan sebut bab mengenai ini juga dalam kitab ni juga, tetapi bab yang lain sedikit supaya kita nak tengok muqabil gulawe bagi ahli sunnati wal jamaah ni, bagaimanakah mereka itu muamalat dengan ahli sunnati wal jamaah. Kamar kita ukur perihal makna kata suasana keadaan yang dok berlaku tu supaya kedak dengan ulama kita raya zaman dulu ada berlaku zaman ini. Karena ilmu ahli sunnati wal jamaah ia bersilsilah mari, bertalian mari, hak dulu hak kamari supaya berlaku. Itu adalah khususiat bagi ilmu yang ada di atas bantasan ahli sunnati wal jamaah, iaitu di atas mazhab salaf. Itulah sedikit daripada perkara yang amba boleh kemukakan di sini. Kalau ada sikit sebanyak daripada perkara-perkara yang berasa tak puas hati itu, harapkan maaf lah. Terkadang cakap tak terkabarkan lagu mana tu, pasal dialah itu adalah manusia. Maka pada perjumpaan kita sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.